Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashika Damia binti Rozi, memegang kad matrik bernombor 1068. Saya ingin menerangkan tentang bab 3, yakni metodologi. Yang pertama sekali ialah pengenalan. Keberkesanan kajian ini adalah untuk memastikan sama ada pemercik air, yakni water sprinkler yang menggunakan air takungan ini mampu untuk menyejukkan suhu di dalam bengkel ataupun tidak. Selain itu, pemercik air yakni water sprinkler ini mempunyai dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama sekali ialah keluasan bumbung itu. Yang kedua ialah keluasan tangki air yang digunakan. Yang ketiga ialah ketahanan jenis pipe yang digunakan. Dan yang keempat ialah ciri-ciri fizikal air yang ditakung. Macam kalau bumbung ni, lagi luas bumbung, lagi banyak air yang diperlukan dan lagi banyak water sprinkler, yakni pemercik air yang perlu digunakan. Untuk memastikan pemercik air ini berfungsi dengan baik, ia perlulah dipantau secara sistematik dari masa ke semasa. Dengan ini, penggunaan pemercik air water sprinkler ini dapat bertahan lebih lama, sekaligus menjimatkan kos, malah dapat memupuk belajar tentang kesedaran kita semula. Yang kedua ialah kaedah metodologi. Yang pertama, kami menggunakan kajian literatur. Seterusnya, mereka bentuk kami punya projek ni. Yang ketiga ialah analisis dan eksperimen. Dan yang keempat ialah fungsi. Yang untuk kajian literatur, kami telah menggunakan artikel, buku dan pemerhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhammad Azman. Saya daripada DKA 5C. Nombor pendaftaran 06 DKA 18F 1063. Saya akan cerita first kali saya akan cerita tentang reka bentuk ataupun SketchUp. Kat sini kita boleh nampak pandangan sisi. Hanya pandangan biasa yang kita boleh nampak sedikit daripada tong air tu. Lepas tu kita boleh nampak dalaman roof dia lah. Lepas tu kita ada pandangan atas. Pandangan atas kita boleh nampak cara pemasangan pipe tu di atas bumbung, di atas bumbung projek kami, model kami. Lepas tu ini adalah pandangan sisi. Kita boleh lihat kedudukan tong air tu, dan tong penyimpanan air, dan tong penyejukan air, dan saluran pipe untuk naik ke atas ke bumbung. Yang ini merupakan pandangan belakang. Kita boleh nampak keseluruhan model ni. Kita ada nampak semua. Kita boleh nampak tong, pipe yang mengalir ke atas, dan juga pemasangan pipe dekat bumbung tu. Lepas tu kita ada analisis dan juga eksperimen. First adalah kaedah soalan. Kita menggunakan Google Drive untuk mendapat tahu tentang keselesaan penggunaan bengkel di kalangan pelajar Politeknik Port Dickson. Lepas tu kita ada ujian bahan dan juga projek. Lepas kita kumpulkan semua responden tu, kita kumpulkan semua. Lepas tu kami memikirkan benda apa yang nak digunakan untuk sejukkan bengkel, dan kami mendapat tahu kami bersepakat untuk menggunakan water sprinkler menyejukkan bumbung dan juga akan menyejukkan bengkel lah. Lepas tu kami mengumpulkan data menggunakan Microsoft Excel. Kami mengumpulkan data-data yang ada tadi dekat Microsoft Excel untuk kami tahu apa yang perlu kami buat selepas ini. Seterusnya adalah fungsi water sprinkler ini sendirilah, iaitu mengelakkan pembaziran air dengan mengambil alternatif lain. Lepas tu kita akan menambahbaikkan sistem pengumpulan dan penggunaan semula air, dan seterusnya menggunakan air tadahan untuk dikita semula. Lepas tu kita menyejukkan air yang panas semasa proses pengitaran semula air tadahan tu. Kita menggunakan proses penyejukan lah untuk daripada air yang panas yang turun, sejukkan air tu untuk naik balik, untuk kita semula balik air tu. Kos projek kami adalah sebanyak RM143. Kami membeli pipe PVC sepanjang 2 meter berharga RM4. Pump akuarium yang kecil tu berharga RM35. Pemercik air berharga RM8 sebanyak 2 unit kami beli. Baldi air kami beli 2 sebanyak RM20.
Gergaji kayu kami beli satu sebanyak RM12 dan kayu 33 meter RM24. Kami juga beli getah pipe sepanjang 3 meter berharga RM1. Kami membeli zinc aluminium, pita pengukur, paku kayu dan juga gam kayu sebanyak satu. Masing-masing sebanyak satu kami beli. Dan semua sekali dicampur harga adalah sebanyak RM143. So, kesimpulannya adalah projek inovasi water sprinkler ini dilakukan mengikut ketetapannya. Projek inovasi ini dapat berfungsi untuk mengitas semula air tadahan dan menjujukkan air tadahan yang panas dan digitas semula. Selain itu, projek inovasi ini juga dapat mengurangkan pembaziran air ketika sistem ini beroperasi. Projek inovasi ini juga telah menggunakan kos penghasilan projek yang rendah. Segala bentuk inovasi telah diaplikasikan di dalam projek ini mengikut skala yang kecil iaitu prototype, supaya mengikut kehendak pengguna dan juga mesra alam. Itu saja daripada saya dan juga saya punya kumpulan. Water sprinkler ni itu sajalah. Jadi sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afi bin Mustafa. Nombor metrik 06 DKA 18F1085. Okay, saya akan menerangkan tentang bab 4 iaitu analisis. Okay, latar belakang kajian projek kami ialah pemercik air atau water sprinkler ini telah diwujudkan di sebuah masjid di Malaysia. Kewujudan pemercik air atau water sprinkler itu adalah bertujuan untuk menyiram tanaman di taman komuniti berdekatan masjid itu, hasil daripada air tadahan dan air wuduk di masjid itu. Kami mengambil ilham daripada pemercik air ini untuk menghasilkan projek inovasi ini dengan mengubah suai dan menambah baik fungsinya, iaitu menggunakan air hujan dan air singki untuk disiramkan di bumbung bengkel bagi menyejukkan bengkel, tetapi hanya dilakukan dalam bentuk prototype. Pemercik air ini akan beroperasi apabila suis dihidupkan, iaitu ketika waktu amali bengkel sahaja. Penyataan masalah. Statistik menunjukkan bahawa rakyat Malaysia menggunakan 222 liter air sehari per orang, yang mana melebihi 20% jumlah air yang disarankan oleh WHO, iaitu sebanyak 167 liter air sehari per orang. Nombor 2, mendidik manusia mengurangkan penggunaan air. Nombor 3, pelajar melaksanakan amali dengan tidak selesa akibat bahang yang panas datang dari atas bumbung bengkel. Okey, seterusnya objektif. Mengitas semula air bertakung berdekatan dengan bengkel, membuat perbandingan antara media yang berbeza-beza untuk menyejukkan bengkel, penghasilan sistem bentuk model roof water sprinkler. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi bin Muhammad Zaini. Nombor metrik 06 DKA 18F1086. Kali ini saya akan menerangkan tentang progres. Pertama sekali kami membuat senarai barang yang hendak dibeli. Kemudian kami membeli barang-barang yang hendak dibeli di hardware, di pasaran online iaitu Shopee, dan di kedai-kedai menjual alat-alat tulis untuk barang-barang yang dibeli adalah seperti berikut, iaitu baldi air, pump aquarium, gergaji kayu, paku kayu, sprinkler water, stapler gun, zinc aluminium, kayu dan macam-macam lagi lah untuk kegunaan membuat prototype ini. Yang seterusnya progres seterusnya adalah kami mengukur panjang, lebar dan ketinggian kayu, zinc aluminium dan getah paip mengikut ukuran yang telah ditetapkan untuk membuat satu prototype. Progres seterusnya adalah kami memotong zinc aluminium, memotong kayu, memotong getah paip yang telah diukur mengikut ukuran yang telah ditetapkan tadi. Yang seterusnya adalah selepas kami menyiap memotong mengukur kayu tersebut,
kami dapat menghasilkan sebuah prototype sprinkler water yang sudah siap hampir 70%. Di sini ada kami menunjukkan gambar penghasilan projek prototype sebanyak 70%. Seterusnya saya akan menerangkan tentang rumusan. Rumusan bagi bab 4 dalam projek akhir tahun iaitu sistem pemercik air iaitu water sprinkler. Terdapat beberapa analisis dan rumusan berkaitan projek ini. Medium-medium yang perlu digunakan untuk menyejukkan suhu di bilik atau bengkel telah dibuat analisis bagi memilih medium mana yang paling sesuai untuk dijadikan medium utama yang akan diletakkan di bumbung bengkel lah. Medium-medium yang kami cari untuk menyejukkan air seperti batu sungai dan lain-lain lagi, kami akan memilih salah satu medium yang paling sesuai untuk dijadikan medium utama. Prototype yang bakal diwujudkan sepenuhnya mempunyai fungsi yang sama untuk menyejukkan bumbung bengkel, iaitu bukan sahaja menyejukkan bumbung bengkel tetapi dia akan menyejukkan suhu persekitaran di dalam bengkel tersebut. Tetapi kami hanya menghasilkan sebuah prototype dalam skala yang kecil. Itu saja. Terima kasih.